Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Terima kasih Pak Su selaku pengacara pada malam ini. Kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sama sekali Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu semua sehinggalah kamu semua mengikut jejak langkah mereka, mengikut cara mereka, millah mereka. Millah ni maknanya cara hidup. Millah ni maknanya ialah jalan hidup. Itulah yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah tentang perangai dua bangsa, Yahudi dan Nasrani, yang akan terus membawa manusia, dia tak dengar. Yang terus membawa manusia, umat Islam, untuk mengikut jejak langkah mereka. Baik, maka kita sebagai generasi akhir zaman, apa benda yang kita nak buat? Baik, tuan-tuan yang saya hormati, tadi telah dikeluarkan satu video tentang sebuah masjid di Jerman, masjid liberal. Masjid ini didirikan oleh seorang perempuan, dan orang perempuan yang nak masuk dalam dia tak perlu menutup aurat. Dan orang perempuan di dalam masjid ni boleh jadi imam, boleh jadi bilal, dan satu saf ni boleh bercampur lelaki dan perempuan. Dan baru-baru ini mereka mengibarkan bendera LGBT, iaitu masjid ini mengiktiraf perlakuan LGBT, mengiktiraf jantan dengan jantan, betina dengan betina, dengan cogan kata cinta itu adalah halal. Maka kenapa nak diharamkan? Kalau lelaki dengan lelaki bercinta, apa nak haramkan? Maka masjid ini menghalalkan lelaki bercinta dengan lelaki, perempuan bercinta dengan perempuan. Jadi adik-adik kalau rasa teringin dengan jantan, pergi Jerman ni. Pergi kat Jerman. Gila babi punya orang ni. Babi pun tak gila macam tu. Sebab itu di zaman Nabi dahulu, ada tak masjid yang macam ni? Ada. Nama dia Masjid Dirar. Tuan-tuan boleh buka dalam surah At-Taubah, yang Rasulullah pergi berperang daripada sebelum Ramadan dah berjalan dah. Nak pergi perang tu, di Tabuk tu. Berapa bulan berperang. Daripada bulan sebelum Ramadan lagi dah. Berperang beratus kilometer berjalan, patah balik pula 3 bulan, tuan-tuan. Balik-balik ditengoknya orang munafik di Madinah membina sebuah masjid, yang mana masjid itu adalah dipanggil Masjid Dirar, yang tujuan dia menimbulkan kekecohan, menimbulkan pergaduhan sesama umat Islam. Maka Allah memerintahkan Nabi supaya meruntuhkan masjid itu. Kalau Nabi masih ada, kalau Umar Al-Khattab masih ada, masjid yang patut diruntuhkan, masjid yang di Jerman tadi ni. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kita bersyukur bila hari ini orang menceritakan tentang Islam
dan perkembangan Islam yang begitu hebat di Eropah. Kita suka, kita seronok. Tetapi tuan-tuan, kena ingat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Allah Ta'ala pada surah Al-Kahfi menyebutkan doa daripada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang meminta kepada Allah dalam doa mereka itu beberapa perkara. Mereka minta kepada Allah, yang pertama sekali minta rahmah, dan yang kedua minta kebijaksanaan. Wahayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kau berikanlah kami di sisi Engkau rahmat, dan kau berikanlah kepada kami, ya Allah, kebijaksanaan, rasyada. Maka kita umat akhir zaman ni kena minta dua benda ni. Pertama, minta apa? Rahmat daripada Allah. Kedua, minta apa? Kebijaksanaan, kecerdikan, dapat menilai, dapat melihat daripada sesuatu yang bukan hanya tengok daripada kecantikan bunga ni. Kena lihat apa yang ada di sebalik sesuatu benda. Sebab ramai orang yang tertawan dengan kecantikan luaran, tapi dia tak tahu apa yang sebenarnya di dalam. Itulah yang kita boleh gambarkan dengan masjid di Jerman tadi. Bagus. Islam berkembang di sana, tuan-tuan. Kita dengar pun semangat. Kita di juru ni pun dengar semangat. Oh, tuan-tuan, orang sana musuh Islam, orang putih musuh Islam. Kita dengar tu pun tak jadi makan mi udang bakso. Punya seronok. Tapi rupa-rupanya mereka masuk Islam sebab nak merosakkan Islam dari dalam. Ni nama dia cabaran. Daripada satu sudut, kita seronok mereka masuk Islam. Tapi kita tak tahu apa tujuan mereka. Hari ini baru kita tahu. Rupa-rupanya mereka masuk Islam, dibiayai, disponsor untuk merosakkan imej Islam daripada dalam. Masjid macam ni ada di Jerman, masjid macam ni ada di Afrika Selatan, ada di Amerika. Dan kita tak boleh yakin kalau tak ada di Malaysia. Mungkin ada gamaknya, tuan-tuan. Tak lama lagi timbul di Malaysia pula. Mula nak menonjolkan. Sebab hari ini orang Islam sendiri telah berani terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Dia buat Facebook, dia buat TikTok, dia buat Instagram, dia kutuk Nabi Muhammad. Ada yang panggil Nabi Muhammad binatang yang bergayut di pokok. Ada yang panggil Nabi Muhammad dengan sambungan nama binatang mughallazah, yang kita tak sangka orang Melayu boleh buat, boleh cakap macam itu. Dan hari ini berlaku dah. Orang tak kisahlah. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebut pada tuan-tuan dua benda ini. Pertama, kita kena minta rahmat daripada Allah. Macam mana Ashabul Kahfi minta. Kita kena minta petunjuk kecerdikan macam Ashabul Kahfi minta. Dan jangan takut. Allah, kalau Allah tolong kita, tak ada siapa boleh menyusahkan kita. Ulang balik. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan dia akan mengukuhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Kamu tak payah fikir makan, kamu tak payah fikir minum, kamu tak payah fikir apa. Allah jaga kamu. Kalau sampai tahap macam tu, tuan-tuan nak kata apa? Jangan takut, Allah bagi rezeki. Sikit-sikit Allah bagi rezeki. Kalau kita kena macam mana? Nampak tak?
Jangan buat. Allah bagi rezeki. Hang cakap lah senang. Kalau tak boleh masuk supermarket nak makan apa? Nampak? Tu bahasa kita tu. Tapi kepiah tak apalah. Takwa tak ada, tawakal pun tak ada. Kalau tak ambil, tak boleh berjalan tak? Nampak? Kalau aku tak ambil, aku tak boleh berjalan. Apa jadi? Takkan duduk rumah pun. Nampak? Lah, hak ambil dengan tak ambil semua boleh berjalan. Padam kau. Faham maksud saya ni? Kalau kau yakin pada Allah, kalau kau tolong agama Allah, kau tak payah takut benda lain. Ashabul Kahfi 300 tahun tak makan. So ada masalah apa? Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Yang kita duk fikir tiap-tiap hari ni nak makan apa? Ni kita duduk dalam masjid ni panjang tengkok. Nasi bungkus tak ada. Panjang. Hak seorang ni pula jawab, aku tahu dah malam ni tak ada. Aku makan siap-siap dah tadi. Orang belakang pula kata, apa kita? Paprik lah baik. Nampak? Nombor satu, duk fikir pasal makan. Tapi kalau kamu pertahankan agama Allah di akhir zaman, kamu jaga agama Allah, kamu tak payah fikir makan. Akal kita kata, tak payah fikir pasal makan, biar betul. Takkan kot. Lah, Ashabul Kahfi tak fikir makan 300 tahun. Tuhan bagi tidur, selesai masalah. Nombor dua, apa yang kita fikir? Minum. Saat-saat nak minum, saat-saat nak minum. Ayak sehari tak ada, sejam tak ada ayak paip, kita bisin lah. Tapi kalau kamu jaga Allah 309 tahun, kamu tidur, seketitik ayak pun kamu tak minum. Hidup. Nombor tiga, apa yang kita duk fikir? Yang kita duk fikir ni masalah. Ni yang hak datang malam ni, semua masalah. Termasuk yang cakap. Yang cakap ni pun ada masalah. Nu, abang kita pakai tongkat tu pun ada masalah. Semua ada masalah. Allah bagi tidur 309 tahun, tak ada masalah. Hang lena. Masalah apa? Masalah negara tak fikir. Masalah jerbu tak fikir. Masalah harga telur mahal tak fikir. Lah tuan-tuan ni duk fikir apa? Sambil duk dengar ceramah ni. Mana nak cari telur? Telur jadi masalah tak? Tapi kalau tuan-tuan dijaga oleh Allah 309 tahun, tuan-tuan tidur tak ada siapa. Yang keempat, apa yang kita fikir? Yang kita fikir di dalam dunia ni, ya Allah, macam mana nak buat rumah, macam mana nak beli rumah, nak sewa, nak apa-apa semua. Allah bagi mereka tidur 300 tahun lebih, tuan-tuan. Apa benda pun tak fikir. Selesai masalah. Ni, nampak tak tuan-tuan? Bagaimana yang Allah kata, kita ni bergantung dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu dia gambaran tu. Tapi hari ini berapa ramai yang tak mau bergantung dengan Tuhan. Tak mau yakin dengan Tuhan. Ayah buat hutang riba ni ayah. Ni ayah pinjam citi buat apa? Kalau ayah tak pinjam, kita nak makan apa? Tu jawab ayah. Mai anak sulung pula buat balik alza baru. Hang hutang ke mat? Hutang mak oi. Kalau tak hutang tak merasa. Nampak? Bukankah riba tu haram? Bukankah pinjam citi guna riba tu haram? Taklah, kalau tak pinjam tak merasa tak. Tapi hang kata hang bertakwa pada Allah. Di mana bertakwanya? Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halal jual beli. Allah haramkan riba. Pasal apa yang ambil riba halal apa semua ni? Tak boleh. Lah duk heboh tentang cedok-cedok. Pakat duk bisin semua duk cedok, saya pun tak faham. Meniaga cedok-cedok menatang apa? Orang duk tanya kat saya, Ustaz, apa hukum orang meniaga cedok-cedok? Cedok menatang apa? Saya tak tahu. Dia kata, main cedok RM1, main cedok RM1, saya tak tahu, main saya tengok dulu. Kalau tak halal, cari jalan bagi halal. Kalau tak halal, cari jalan bagi halal. Orang nak meniaga. Ajak dekat mereka bagaimana cedok yang halal. Cedok, timbang elok-elok. Okey, 200 gram, RM5. 200 gram, RM5.
Macam-macam coklat ada dalam dia. RM5, RM200 gram. Tak apa. Yang hak cedok tak mau ni kau sekali. Tak tahu lah apa dapat macam mana. Tak tahu lah. RM5. Timbang tak tahu apa pun. Yang tu je tak boleh. Kalau betul suka dia. Wa auful kaulai wal mizan. Silakan. Betul kan suka dan timbang. Dah Ustaz, saya nak cerita. Ni pun berniaga akhir zaman juga Ustaz. Berniaga apa? Berniaga durian. Awak. Mereka timbang dengan duri-duri sekali. Kita bukan makan duri. Ni apa punya ni? Itu abang beli ikan pun timbang dengan taik-taik sekali sebab tu. Abang awak tak suruh dia buang taik baru timbang. Dia ikan lah. Ikan apa makan taik tak? Dah, tu timbang siapa? Ikan dengan taik lembu dengan taik-taik sekali seekor. Tuan-tuan nak beli lembu 5,000 lebih seekor tu. Tuan-tuan makan tak taik dia. Buang. Itu timbang awak tak? Jadi janganlah kata haram pula berniaga durian timbang dengan duri-duri sekali. Ya abang tak makan duri-durian. Orang lain makan duri-durian. Dia pun buat cucuk apa tahu. Oh sudah tuan-tuan. Duri dia pun orang buat cucuk. Lapak sungguh nama dia. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab itu saya dah kata tadi, perkara yang sekarang kita kena minta di akhir zaman ialah rahmat daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Kita minta nak semayang sangat. Mintalah ya Allah, kami nak semayang ya Allah. Janganlah jadi lagi berapa tahun kami tak boleh semayang di masjid. Tak mau lagi ya Allah. Minta pada Allah kita nak semayang. Berapa tahun anak-anak kita hari tu tak boleh main masjid. Pasal bawah 15. Berapa ramai tuan-tuan yang berdiri kat pintu pagar masjid nak semayang. Pak Su, seorang Pak Su. Pak Su buat bodoh. Ingat tak dulu punya seksa nak semayang? Tepi pagar. Oi, semayang oi. Dosa. Oi, apa tak bagi dosa? Nampak? Hak jenis jahat mulut Yahudi tu tuan-tuan. Terus panggil Yahudi tu. Astaghfirullahalazim. Bila dah pagar masjid buka tak main pula dah. Hang Yahudi kata kau orang Yahudi. Kita tak mau dah. Sebab dalam Quran semua benda ada. Dalam Quran semua benda ada. Cuma kita tak perasan. Adik-adik apa ayat ni? Ara'aital ladzi yanha. Apa ya? Apa ya? Nyesai mah. Duduk depan pula tu, celaku betul. Abdan idza shalla. Apa ya? Apa pendapat kamu dengan orang yang menghalang orang lain sembahyang? Apa pendapat kamu tentang orang yang menegah abdan idza shalla, seorang hamba Allah bila dia nak sembahyang? Allah sebut tu dalam Quran tu. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Mungkin orang yang kamu halang dia sembahyang tu orang tu betul. Orang yang kamu halang dia sembahyang tu orang yang mengajak ke arah ketakwaan. Tiba-tiba kamu sekat dia sembahyang. Dalam Quran ada surah Al-Alaq. Cuma kita tak perasan. Apa yang ada dalam Quran tu dia berlaku. Cuma kita ni saya tak faham Quran. Duk baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Baca nasiyatin kazibatin khati'ah. Baca. Tapi kita tak tahu ayat last sekali. Kalla. La tuti'hu wasjud waqtarib, kata Allah. Masya Allah, direct. Ustaz pun tak habang ayat ni. Nanya kita. Sebab akan ada di satu zaman manusia Islam akan dihalang solat. Dan yang menghalang solat itu ialah kadzdzaba wa tawalla.
mereka tak pernah percaya pada Allah dan mereka berpaling daripada Allah, tiba-tiba mereka mengeluarkan jangan semayang. Sedangkan yang nak semayang tu orang betul, orang baik. Maka kata Allah, jangan kamu taat kepada mereka. Teruskan semayang, wasjud waqtarib, dan hampirkan diri kamu pada Allah. Rupanya ada dalam Quran, tuan-tuan. Tapi pasal kita faham Quran ni hanya untuk baca Yasin malam Jumaat. Tak apa orang mati, dia simpan dalam kubur. Kita baca, kita pun tak jumpa. Tak jumpa pasal kita tak baca. Sebab tu kita tak dapat rahmat daripada Allah. Minta rahmat daripada Allah, ni kasih sayang daripada Allah. Ya Allah, janganlah engkau halang aku sujud pada engkau, ya Allah. Minta supaya tidak ada lagi arahan daripada dunia kepada kita supaya tutup masjid macam dulu-dulu. Kita ikut arahan hak dunia. Pertubuhan apa tak tahu. Lepas ni tak mau dah, ya Allah, kami nak semayang, ya Allah. Cukuplah, ya Allah, ujian. Sebab tu tuan-tuan, bila Allah dah bagi kita semayang balik, mai penuh balik masjid. Kerajaan dah bagi mai semayang balik ni. Sultan-sultan panggil, mai balik semayang, mai. Ni stadium penuh. Gaduh tengok bola. Bagi seorang satu lah bola tu senang. Pergi balik. Terus duduk bergaduh. Tengok konsert habis. Tiket konsert habis. Tapi kata susah. Tengok Mak Kilau 4 kali. 4 kali teriak. Astaghfirullahalazim. Semangat Ustaz. Mai semayang pakai tengkolok. Bila rokok berlagu punggung orang depan. Oh, bawa tengkolok main pasal apa? Semangat kata dia. Allah, kalau lepas-lepas tengok Mak Kilau mai semayang ramai ronok. Tengok-tengok hak tu. Subuh 2 saf tu. Tu pun Haji Din tak main semalam, sikit perut. Yang ni yang tak jadi ni tuan-tuan. Minta rahmat daripada Allah sebab di luar sana masjid-masjid diugut untuk diambil. Kalau kamu nak tinggal dalam negara kami, masjid kamu kena serahkan pada kami. Baru kamu boleh tinggal dalam negara kami. Saya tak mau sebutlah negara mana. Ada di negara lain, kalau kamu nak sekolah, anak kamu tak boleh pakai tudung. Kalau anak kamu nak kerja, tak boleh pakai tudung. Mesti buka tudung. Syukur kita di Malaysia ni tuan-tuan, boleh pakai tudung. Boleh pakai niqab, boleh pakai purdah. Alhamdulillah. Di tempat lain tuan-tuan, tak boleh. Kita alhamdulillah nak puasa sunat boleh, puasa wajib apatah lagi. Di negara lain tak boleh puasa. Siapa puasa dipaksa makan babi. Allah, tuan-tuan. Sebab tu kita minta rahmat daripada Allah. Ya Allah, kau bagilah kami, ya Allah, kasihanilah kami, ya Allah. Kami nak ibadat pada kamu. Sebab tujuan kita hidup ni adalah ibadat. Kalau tak buat ibadat, apa makna tuan-tuan? Adik-adik, tujuan kita hidup dalam dunia ni, adik-adik buat ibadat pada Allah. Bukan main PUBG. 18 jam main game. Sampai mati di atas kursi game. Mati. Dia jadi kerah. Darah tak berjalan. Mak main kejut. Mati ke depok. Lah. Seolah-olah dilahirkan untuk main PUBG. La ilaha illallah. Kita hidup bukan untuk race motor, dek. Rempik daripada simpang. Sampai lepas tu. Bilang tu. Lepas tu ambulans main. Wiwa, cari tak jumpa. Yang ni saya jumpa sekali. Saya balik ceramah, polis ada, ambulans ada. Saya pun berhenti. Turun sekali. Kenapa cikgu? Wah, budak-budak ni race motor. Habis tu? Motor ada. Budak-budak tak ada. Oh, sudah tuan. Motor berselerak tepi aksiden. Depa tak ada. Duk suluh dalam longkang dalam gaung. Pi mana tahu. Bayang tuan-tuan. Kita hidup bukan untuk race motor. Motor tu digunakan untuk bekerja.
Digunakan untuk mudah hidup, bukan menyusahkan hidup. Dulu tuan-tuan ingat ada iklan dulu-dulu ni. Bapak dia ditemu ramah oleh wartawan. Anak dia aksiden. Kaki patah riuk ni. Temu ramah wartawan, macam mana anak pakcik? Dia memang bawa laju lah. Memang laju lah. Pak cakap, suara besar. Memang laju lah. Lepas tu temu ramah pula pada adik hak patah riuk ni. Apa nasihat adik? Jangan bawa laju. Pula betul ah. Waktu Haris tu hang tak nasihat diri hang pula. Bila dah riuk, patah riuk sana bengkok sini tulang besi semua ada, jangan bawa laju. Sayangilah diri anda. Ha, mun tak sayang diri ha. Allahu akbar. Minta rahmat. Sebab cabaran kita sebagai orang Islam makin kuat. Adik-adik ambil talam, letak di depan ni. Dalam dia ada nasi, ada ikan, ada lauk, ada daging, ada buah, ada apa semua. Makan. Pakat duk jemur, ambil. Kata Rasulullah, umat Islam akan jadi makanan dalam talam direbut oleh manusia. Kawan ni ambil. Tuan-tuan ingat cerita Labu-Labi, cerita Tiga Abdul? Macam tu lah. Tuan-tuan semua, hari ini bapak saya Siddiq Segaraga nak bayar zakat. Kalau tuan-tuan berkehendak dan berkenan dengan barang-barang purba di kedai bapak saya, silalah ambil. Masuk tuan-tuan ambil. Pakat terpak semua, ambil patung gelak kepala. Tuan-tuan ingat tak? Apa tu tuan penasihat? Sabar Tuan Haji, sabar Tuan Haji, sabar Tuan Haji. Lah sampai pergi ambil meja-meja Siddiq Segaraga sekali. Dia ambil sungguh. Tu cerita Tiga Abdul. Hai ayah anda, ada kenduri doa selamat ke? Duk bersila atas lantai ni. Duk fikir, lepas ni nak jadi apa pula? Allah, tengah duk fikir tu, mai pula Haji Bakhil bawa anak-anak yatim. Tolong kami. Sampai dia tanya, Tuan Guru, apakah kehendak derma Tuan Guru? Saya mencari derma sekolah untuk anak-anak yatim. Nampak tuan ni? Haji Bakhil punya cerita ni. Habis dia masuk dalam rumah tu. Tuan-tuan. Kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman macam tu lah. Dijemur kawan ni, diambil kawan ni, dirampas kawan ni, dimakan kawan ni. Hanya dengan rahmat Allah sajalah yang boleh menyelamatkan kita. Sampai Nabi ditanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Adakah kami pada hari itu sikit ya Rasulullah? La bal antum yawma idzin katsir. Tak, kata Rasulullah, kamu pada masa itu adalah yang paling ramai sekali. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tetapi ramainya kamu macam umat, macam buih di waktu banjir. Rasulullah kata, kita di akhir zaman macam buih di waktu banjir. Nabi sebut buih banjir. Nabi tak sebut buih sabun. Sebab semua orang nak buih sabun. Cuba akak-akak basuh pinggan. Sabun tu tak ada buih. Akak-akak rasa apa? Sabun apa abang beli ni? Tak ada buih apa ni? Dia campak buang sabun tu. Kalau adik-adik mandi, tak ada sabun, buih tu tak ada, tak puas dah. Mak ni sabun apa ni? Tak ada buih ni. Sabun cak kapak. Sabun cak kapak. Oh, dulu-dulu sabun cak kapak dengan puan pinjai dulu ni. Adik-adik bukannya tahu sabun cak kapak warna hijau. Satu lagi warna kuning. Tak ada buih. Tak mau. Kita nak buih banyak. Sebab tu Nabi tak sebut buih sabun. Yang Nabi sebut buih banjir. Sebab banjir orang tak mau. Siapa sini yang nak banjir? Angkat tangan macam saya. Bodoh. Sebab ada orang kata, banjir boleh menjadi produk pelancongan. Pulau tak hang tuan. Rumah hang tak banjir tak apa. Dia boleh kata banjir merupakan satu perkara yang kita boleh jadikan sebagai produk pelancongan untuk menarik pelancong melawat. Astaghfirullahalazim. Ha ni otak di kepala kakak lutut. Boleh dia kata banjir ni menarik pelancong. Dia tak tahu nak bersih rumah banjir itu sebulan pun tak habis.
Dia tak tahu banjir ni tuan-tuan, meja-meja ni reput, habis buang. Buku-buku ni buang, katil buang, tilam buang. Ingat seronok ke banjir? Angkat-angkat katil ulap. Lalah dia buang sendiri. Astaghfirullahalazim. Sebab tu banjir kita tak mau, buih dia pun tak mau. Umat Islam jadi umat yang tak ada nilai macam buih banjir. Yang ni jadi tuan-tuan. Nak minta kerja pun susah. Dia tulis macam-macam dekat tempat kerja tu. Only. Only. Kita tak boleh. Nampak tak? Dia letak bangsa dia aja. Only. Hang bukan bangsa dia, hampir kerja lain. Nak dapat kerja pun jadi hina tuan. Umat Islam jadi hina. Yang mai duk marah kita tu bangsa Nepal mana tak tahu jadi guard. Kena marah kita. Nak masuk dalam rumah sendiri pun tak boleh. Jaga dia Nepal. Mai mana Nepal? Umat Islam jadi hina, orang tak hormat. Orang hina Nabi dia, orang buat pada agama dia, orang buat pada masjid dia. Dan orang Islam tunduk, tak kata apa. Yang kedua, apa makna umat buih? Di mana ayak banjir pi, di situlah buih pi. Umat Islam di akhir zaman adalah umat yang suka mengikut. Ikut belakang. La tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kamu akan mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sehinggalah kalau depa masuk dalam lubang biawak, kamu pun masuk sekali. Tadi saya singgah, nak mai di singgah makan laksa dekat hentian sebelah. Lama tak singgah. Lah saya singgah 15 tahun dulu. Tadi duk teringat kawan saya mati, Cik Anwar PA saya mati. Dulu-dulu duk mengajar di Penang belah Matian Janggui, Masjid Batu lah apalah. Sebelum sampai tu singgah dulu Allah Pongsu tu, makan laksa dulu balik pagar. Hari ni saya kata saya teringat dekat arwah. 15-16 tahun dulu duk makan laksa situ. Hari ni saya pergi makan. Saya duk tengok anak-anak muda kita duduk dekat wakaf tepi highway, dekat highway lah, hentian sebelah. Hak perempuan dia rambut perang. Hak perempuan tu seorang lagi pula pakai baju singkat, nombor pusat besar 5 kupang. Depa ni balik pada Lake Town kot. Yang seorang lagi perempuan tu badan gemuk tu. Hak bebas sungguh. Seorang satu, laki seorang, perempuan seorang. Dekat 10 biji motor. Saya tengok. Saya nak pergi tegak apa? Tengok hak laki tu pula pakai subang sebelah. Sebelah ni tak pakai, sebelah ni pakai. Subang sebelah. Dia tak tahu di Malaysia ni hak pakai subang sebelah, lembu subsidi. Dia pun pakai kat subang sebelah. Apa yang orang Yahudi buat, semua kita ikut. Seolah-olah kita ni tak ada ikutan. Tak ada ikutan. Mai Korea, kita jadi Korea. Mai Eropah, kita jadi Eropah. Mai Michael Jackson, kita Michael Jackson dulu ni. Mai rock, kita jadi rock. Mai Pok Yeye, kita Pok Yeye semua sekali. Seolah-olah kau tak ada jati diri kau sebagai seorang Muslim. Tak ada. Inilah yang Nabi sebut umat buih. Umat yang mengikut orang di bawah arus. Umat yang tak berani menentang arus. Aku tak mau ikut. Apa yang dibuat ikut. Dan ikut tu pula membabi buta. Bila kita kata ni Islam aja, ni Islam aja, ni Islam aja, dah. Tak ada kajian saintifik. Kita kata insya-Allah dengan habatus sauda dia boleh jadi penawar. Dah. Dia tak ada kajian saintifik.
Dengan minum air zam-zam, insya-Allah dia jadi ubat. Dak. Dia tak ada kajian saintifik. Dak saja. Yang hak Nabi tinggal, hang tak mau ikut. Yang Nabi cakap, hang tak nak ikut. Nang ikut cakap orang. Lah dia mai penyakit macam-macam. Hak kita tak pernah dengar orang mai. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena minta rahmat. Sebab Allah Ta'ala kata, kamu akan diuji dengan 5 ni. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kita di akhir zaman akan diuji dengan ketakutan. Takut. Macam hari ni, takut. Takut kena bunuh. Nyawa begitu mudah. Anak minta duit dekat mak. Mak tak bagi. Dia kerat 14 mak. Dia kerat 14, dia buang dalam telaga. Jiran-jiran duk cari mak dia. 3-4 hari tak ada. Selalu duk beli ikan. Ikan mari. Selalu mak dia duk tunggu. Hak jual ikan tu pun duk tengok. Tak ada pula orang tua ni. Selalu dia mari. Ikan mari. Mak dia tahan. Lah. Tak tahan lah. Rupanya mati dah. Anak sendiri bunuh. Ada yang bunuh bapak dia. Dan dia bawa kepala ayah dia dalam beg. Dia galah beg dia daripada Negeri Sembilan PKL. Dalam beg belakang, beg galah tu kepala ayah dia. Syaitan sebut kepala bapak dia. Dia bunuh bapak dia. Dan kepala ayah dia tu buh dalam beg. Tuan-tuan faham tak? Pi naik bah dilek. Rupanya kepala ayah dia. Dia cangkui mak dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Betul kata Nabi, tuan-tuan. Yang hak duk buat jahat dengan kita, duk dalam rumah kita. Adik-adik jangan dombik dadah. Jangan dombik syabu. Ekstasi semua. Saya dengan Tok Imam sembelih. Tok Imam tengah sujud, dia sembelih Tok Imam. Bila boleh tahan, pasal apa hang sembelih Tok Imam? Dia kata Tok Imam tu sembelih berhala tu yang aku sembelih dia. Tok Imam tu sembah berhala tu yang aku sembelih dia. Dia jadi halusinasi. Oh, sekarang takut. Kok, oi. Abang-abang, oi. Tu belum tengok lagi yang suami ni kena potong. Gatai pergi menikah lain. Suami marah, isteri marah, suami kena potong, habis tak ada. Bangun-bangun pagi hilang. Kena sorok dah pisau sekarang ni. Takut, tuan-tuan. Yang jadi musuh kita ialah yang dalam rumah kita. Yang ni jadi diipuh. Kapet yang pak dia kena sembelih di masjid berdarah ni, tuan-tuan, tak hilang darah dia. Lalas dia bertukar, dia potong, tukar hak bahagian dah. Cuci tak hilang, vacuum tak hilang, apa pun tak hilang. Melekat darah bapak dia. Anak dia sembelih. Bila tanya, buat sembelih pak hang? Pak hang semayang. Saya tak sembelih pak, saya sembelih lembu. Dia nampak pak dia lembu, tuan-tuan. Allah, ni musuh kita ni. Dadah ni. Jangan duk cuba adik. Yang bukan-bukan. Kita minta rahmat daripada Allah, tuan-tuan, supaya orang Islam tidak berpecah. Kerana di akhir zaman umat Islam berpecah belah. Mudah-mudahan di kampung kita tak berpecah. Dulu tahun 70-an, kita hidup dalam kampung seronok sangat. Bila ada kenduri kahwin, kita susun balai. Papan tu letak kat dewan orang ramai. Bila ada orang nak buat kenduri, papan tu akan naik basikal roda 3. Tolak orang ramai. Susun, buat papan, buat balai. Buat kemah. Dulu-dulu balai nama dia. Dia bukan panggil kanopi. Susun, rapat-rapat, buh buluh. Buh pula canvas warna hijau. Pakak duk marhaban. Pukul 8:30 pagi. Begini Tok Imam, Tok Lebay semua.
Kawan nu pijak tercongek, kawan ni bangun tercongek, tengah-tengah duk marhaban, berhenti tu imam. Awat, kepit. Astaghfirullahalazim dulu. Kursi dia pula semua kursi besi masa tu. Kemah pula, kemah dia jenis curut naik ke atas, tiang tengah-tengah. Tarik kiri kanan ni. Dia bukan kanopi punya kita ni. Dulu kemah tengah-tengah tiang. Tarik, tegak. Duk di bawah jadi DJ. Mana ada bergaduh. 3 hari datang ke rumah bawa pisau, potong bawang, potong apa. Satu kampung. Lah cuba tuan-tuan tengok. Dulu semayang di masjid seronok tuan-tuan. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada apa-apa. Semayang seronok. Dulu ramai-ramai pergi masjid. Ramai-ramai pergi kubur. Saya ingat lagi tuan-tuan bila duduk di kubur untuk imam baca doa. Ada pula tuan tukang yang bawa duit. Hak mana tadah tangan tu masak duit. Saya pun pergi tuan-tuan dapat 5 kupang. Tengah duduk baca doa tu dia tanya pula, siapa tak baik? Nu hak hujung. Sedih. Begini nampak. Lah dulu. Oh seronok dulu. Tak gaduh-gaduh. Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Dia jadi apa? Habis sembahyang subuh. Ni buat siapa? Kunut ni. Awak baca kunut? Nabi tak buat? Oh sudah. Ni buat siapa? 20. Orang 8 je. Sesat nampak ni. Sesat. Terkejut beruk tu imam. Ni pasal apa? Telqin ni. Main mana telqin ni? Apa ingat mayat tu dengar apa cakap tu? Kita pun jawab, hang jadi mayat lu, kami baca apa tu? Hang abang dengar tak dengar? Pakak bergaduh lah ni. Kuliah maghrib pun tak seronok lah. Besok Ustaz lain ngajak lagu ni. Ustaz lain ngajak lagu ni pula. Main lain pula dah. Lain makmum jadi penin. Tu yang makmum tak habis, tak main masjid habis sembahyang maghrib pergi main dam. Aku penin pergi masjid. Main dam tak penin. Walaupun main dam tu sak ke belakang, sak ke depan bila dapat haji, dia tak pening. Tuan-tuan lihat berapa banyak perpecahan umat Islam di negara lain sampai berbunuh-bunuhan. Bom masjid. Tengah semayang kena bom. Yang bom orang Islam. Pasal apa hang bom? Sesat. Kita takut tuan-tuan benda ni berlaku dekat negara kita. Jaga-jaga dengan golongan-golongan ni. Dia boleh mengkafirkan orang yang tak sependapat dengan dia. Bila dia kata kafir, darah halal. Saya berapa kali kena ugut. Simbah cuka di muka saya. Ada yang bawa cuka main nak siram saya di rumah. Ada yang letak pisau belit. Pisau belit ni tuan-tuan letak kat celah lengan. Ni celah jari. Bila ramai-ramai nak bersalam, dia nak toreh tangan saya. Dahsyat tuan-tuan. Hang Islam, aku pun Islam, kita bersaudara. Pasal apa hang sanggup buat macam ni? Kerana telah didoktrinkan bahawa siapa yang tak ikut aku, musuh aku. Itu dia diajar. Sebab tu kita minta rahmat Allah tuan-tuan, supaya orang Islam dihormati. Orang Islam digeruni. Orang Islam ni ada rasa semangat tu. Saya tak tengok cerita Mak Kilau, saya tak tengok. Tak ada masa nak tengok. Saya akan tengok bila filem saya keluar, baru saya tengok. Tak pernah tak faham tu dah. Filem saya Mak Silau. Tapi dengar ceritanya, cerita Mak Kilau ni menaikkan semangat orang kita. Menaikkan semangat, sayang agama, sayang bangsa kau. Ramai tuan-tuan yang saya jumpa. Ustaz tak tengok ke? Mana saya ada masa tengok. Orang rumah saya pun saya tak tengok, pergi tengok wayang bila masa aku dah besar. Bagus Ustaz. Saya 2 kali tengok, rasa semangat. Lepas tu, keluar panggung, dia jual pula tongkolok 2 sebeli Ustaz. Elok. Semangat tu. Sebab hari ni semangat nak mengaku sebagai Islam malu. Nama apa? Mary.
Biskut ke? Dak. Maryam. Itu pasal apa panggil Mary? Malu nak sebut Maryam. Nama apa? Oh, nama saya Ben. Nama betul Abu Bakar. Nak sebut nama sebagai Islam pun dah malu. Malu, tuan-tuan. Inilah masalah kita sekarang. Sebab apa? Sebab kata Nabi, dua sebab. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada mati. Ada orang yang tak mau letak nama anak dia Muhammad. Dia kata, Ustaz, zaman sekarang tak boleh letak nama Muhammad. Kenapa? Nanti kalau anak kita pergi luar negeri, immigration luar negara, tengok nama Muhammad, dia pun tak pergi masuk. Dia kata pengganas. Itu hamba nama anak hamba, Ryan. Oh, nama Ryan. Nama Ryan bin Yusuf. Astagfirullahaladzim. Ingat Ryan ke bin McDonald ke apakah? Rupa Ryan bin Yusuf. IC kampung sekolah. Lah, situ je. Nama standard kemain Ryan. Sebab dia kata kalau buah nama Muhammad ada nampak nama orang Islam, nanti bila pergi luar negara akan didiskriminasi. Masya Allah. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Orang memburukkan Islam, menyeksa orang Islam. Sampai tak boleh nak tonjolkan image Islam. Saya dah kata dah pada tuan-tuan. Kita bersyukur pada Allah, kita duduk di Malaysia. Semayang boleh, pakai tudung boleh, pakai jubah boleh, simpan janggut boleh. Jadi mana-mana benda yang bercanggah dengan syarak, tak payahlah buat sukan. Tak payahlah buat acara renang, terjun, gym rama, terkoyak, terkangkang, nak buat apa? Kena sebut, tak boleh buat. Menutup aurat, awak tak buat. Tapi ini menang pingat Olimpik, Ustaz. Olimpik, mimpi. Tak boleh. Kena berani cakap, tuan. Tapi berapa ramai yang berani cakap? Kena cakap. Tak boleh. Yang tengok acara renang tu jantan lagi ramai. Dia tengok. Buat siaran langsung kat TV pula, duk tengok dengan cucu. Cucu dia kata, tak malu. Sukan adik oi. Tahu apa? Tu dia, Tok Wan tengok. Tak malu ke duk tengok dengan cucu umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Duk terjun terkongkang di situ. Buat siaran langsung pula, nganga. Abang, kalau cik terjun atas abang macam mana? Oh, abang apa? Aku hang gemuk. Tahu tak apa? Duk tengok. Pergi sembahyang tu. La ilaha illallah. Sampai bila, tuan-tuan, kita tak berani nak mengatakan no? Kena cakap. Arak, no. Judi, no. Sementara kita ada kuasa. Yang duk ikut kuliah saya banyak, tuan-tuan, pramugari. Yang duk mengaji, yang duk ikut kuliah saya ni banyak pramugari. Mai mengaji pakai telekong, pakai tudung semua. Bila kerja pakai skirt. Sekejap skirt oren, ada skirt merah. Cari rezeki, Ustaz. Baru ni saya naik daripada Penang, bilang kawi. Naik atas tangga, dia tunggu. Assalamualaikum, Ustaz. Ya Allah, lamanya tak jumpa. Tak mana aku jumpa dia tu, lupa. Tak mana lagi, tak sampai terbang. Dia pramugari. Saya kata, inilah kali pertama saya naik selepas PKP. Tak pernah naik lagi lah. Tuan-tuan tahu tak? Dia main sekolah saya. Hantar anak dia masuk camp. Pakai tudung semua, jubah semua. Bila naik atas kapal terbang, terpaksa Ustaz cari rezeki. Saya janda, Ustaz. Oi. Macam mana nak besarkan anak-anak kalau berhenti kerja? Jadi abang-abang kalau nak angkat tangan macam saya. Mesti recommend. Kesian, tuan-tuan.
Oh, sebut janda pramugari kesian. Makcik Leha tak kesian. Janda belakang lagi ramai anak-anak 5. Jom, yang sementara ada kuasa, cakaplah pada syarikat penerbangan, tutup aurat kepada pramugari. Mereka pun nak tutup. Kalau tak bagi tutup, yang jadi pramugari atas kapal terbang tu biar jantan semua. Yang jantan pula tutup kemas-kemain. Dengan seluar panjang, kot 3-4 lapis. Hak like perempuan ni pula skirt ketat pula tu duk lintah depan kita, sak lalu, sak lintah, sak lalu. Tak tengok rasa rugi pula. Janganlah kita terlalu memikirkan komersial. Tapi itulah punca orang tak hormat kita. Sebab kita sendiri tak hormat peraturan agama kita. Kita mintalah pada kerajaan sekarang ni. Tambah-tambah kerajaan sekarang ni ada tok-tok lebay dalam dia. Cakaplah. Walaupun seorang dua ya, cakap. Ustaz-ustaz ada dalam kabinet sekarang ni cakap. Jangan duduk diam. Cakap. Benda yang kita boleh cakap. Arak. Pulau-pulau hak jual arak tu tutup lah. Kedai arak tu. Pulau-pulau yang duduk bebas jual arak tu tutup. Pergi jual air mineral ni. Banyak jenis air boleh jual lagi. Banyak air boleh jual lagi. Boba lah. Kopa lah. Pokba lah. Boleh buat macam-macam. Arak-arak tak payah dah. Supaya Allah turunkan rahmat pada bumi Malaysia. Sebab Allah kata tadi dah, kamu akan diuji dengan ketakutan wal khauf. Yang keduanya wal ju' akan diuji dengan kelaparan. Beberapa minggu yang lepas, PBB mengeluarkan amaran dunia akan menghadapi krisis makanan. China dah beli beratus-ratus tan, juta tan beras. Dia beli siap-siap daripada Myanmar, Kemboja, Vietnam. Dia beli dah. China dah beli beratus juta tan beras. Pasal pokok-pokok tu pergi beli. India stop. Ekspor tepung, ekspor jagung stop. Brazil tak. Simpan semua dah. Seolah-olah mereka ni dah tahu dah benda apa ni yang berlaku. Yang tak tahu kita. Kita nak stok apa? Kita nak stok jual apa? Beras pun tak cukup. Beras pun kita beli. Tepung pun kita beli. Jagung pun kita beli. Kita tak tanam. Bila jadi krisis makanan, apa akan berlaku pada kita? Padahal kita ada tanah yang banyak. Sayang, tanah bendang, kita pergi buat projek perumahan. Tanah bendang untuk beras, kita pergi buat kilang. Kita tak bela binatang. Kita tak tanam tanaman yang boleh menghasilkan makanan untuk bertahun-tahun. Beras boleh simpan bertahun, padi. Jagung boleh tan simpan bertahun-tahun. Lembu tu boleh simpan bertahun-tahun daging dia. Bila kita keringkan dia, kita jemurkan dia, keringkan dia, bertahun boleh simpan. Kalaulah jadi krisis makanan di Malaysia sekarang, tuan-tuan nak makan apa? Dulu zaman Jepun datang, kita boleh makan ubi kayu. Lah tuan-tuan nak suruh anak ni makan ubi kayu, dia tengok. Tuan-tuan nak suruh anak kita makan ubi kayu. Dek, ubi kayu dek, dek. Nak ayam goreng. Nak KFC. Ayam goreng. Habis tuan-tuan. Manusia akan diuji dengan lapang. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa naqsim minal amwal. Manusia akan diuji dengan hilangnya harta.
Berkurangnya harta. Dan hari ni tuan-tuan bawa RM50, tuan-tuan boleh beli apa? Dulu zaman kita wak pergi sekolah 5 kupang mewah. Nasi lemak sebungkus, kari pap 2, sirap 1. Lah tuan-tuan bawa RM50 pergi mai din. Dapat mai, din tak dapat. Dia makin berkurang. Tak ada harta. Wal anfus, yang keempat, kamu akan diuji dengan kematian. Dan hari ini kematian berlaku secara mengejut. Umur 20-an mati. 30-an mati. Duk sihat-sihat mati. Tumbang. Demam, jalan. Duk sihat-sihat masuk hospital, tidur, mati. Banyaknya mati. Allah sebut dalam Quran. Tak tahu pasal siapa mati. Duk sihat. Yang kelima kata Allah, pengurangan daripada makanan buah-buahan. Buah-buahan tidak ada. Dan tuan-tuan kena ingat, hari ini orang dah buat beras tiruan. Hari ini orang dah buat telur tiruan. Hari ini orang dah buat daging tiruan. Ayam tiruan. Tah telur yang kita beli di rumah kita tu pun telur tiruan ke mana. Masya Allah. Rupanya apa yang berlaku ada sebut di dalam Quran, ada disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, yang Ashabul Kahfi minta apa? Minta jadi cerdik. Maka kita zaman sekarang tuan-tuan kena jadi cerdik. Minta pada Allah, ya Allah bagikan aku kecerdikan, ya Allah kecerdasan, ya Allah petunjuk, ya Allah rasyadah. Sebab hari ini teknologi begitu canggih sekali. Tuan-tuan tengok, P. Ramlee dah mati 50 tahun lebih kurang. 49 tahun dah P. Ramlee mati. Tapi hari ini filem dia diwarnakan balik. Filem dia yang berwarna betul hang tuah. Yang lain-lain semua hitam putih. Tapi hari ini filem P. Ramlee dicolorkan balik. Masya Allah. Dan P. Ramlee boleh menyanyi balik. Gambar dia tuan-tuan, gambar kerah, tapi dia boleh menyanyi balik. Siap gelak lagi. Bukan setakat gambar P. Ramlee, gambar Tok kita, gambar Tok Wan kita, gambar Tok Che kita. Dah mati lama lah, Tok Che tu boleh duduk senyum. Mak Tok Che, mak Tok, mak ayah dah mati nampak dia gelak kat mak. Gini gelak tuan. Orang dah mati dia boleh hidupkan balik video dia. Betul kata Nabi, Dajjal tu dapat menghidupkan orang mati. Di Korea Selatan ada 5 penyanyi, satu kumpulan. Seorang mati. Dia 5, hak ni mati, hak tengah-tengah ni mati. Mereka buat konsert. Nombor 1 hidup, nombor 2 ada orang, nombor 3 ni kosong. Hak mati kosong. Nombor 4, nombor 5. Buat menyanyi konsert. Tiba-tiba bila masuk satu lagu, cahaya turun dekat tempat yang kosong tu, penyanyi yang dah mati tu hidup balik. Dia menari sama-sama dengan depa hak masih hidup. Dia ambil video hak lama, dia letakkan 3D, 4D di situ, seolah-olah yang mati tu tengah duduk menari. Mak si mati menangis, isteri si mati menangis. Mereka tengok suami mereka, anak mereka duduk menyanyi kat depan. Padahal itu cuma bayang dia saja. Bayang waktu dia hidup tu dihidupkan balik dan dia menari seolah-olah dia sedang hidup sekarang. Kalau tuan-tuan tak reti pada teknologi, tuan-tuan akan jatuh kepada fitnah. Jaga-jaga.
Tuan-tuan boleh tengok muka saya. Tiba-tiba tak pakai baju, pakai spender saya, duduk bersidai kat Batu Ferenggi. Keluar dalam gambar-gambar. Minggu lepas hampa panggil dia ceramah. Akhir zaman lapar lah, tengok dia lah ustaz akhir zaman. Pakai spender saja, haram jadah punya ustaz. Padahal saya tak tahu apa pun. Dia boleh ambil gambar Mak Ngahoi. Dia boleh buat green screen. Saya tak pergi Mekah. Tapi saya duduk doa depan Kaabah. Saya duduk berdoa belakang Kaabah. Belakang tu belakang saya tu Kaabah. Saya duduk doa. Padahal belakang tu latar belakang warna hijau. Tapi dia letakkan gambar tu seolah-olah saya membelakangkan Kaabah, duduk berdoa, tuan-tuan. Nampak ni saya pergi Mekah. Kita orang panggil dia Tuan Haji. Dia boleh buat. Dia boleh ubah muka, dia boleh ubah suara. Sebab itu Allah kata dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat, tolong siasat, tolong siasat, tolong siasat. Setiap berita yang kamu dapat, jangan terus percaya, jangan terus tolak. Orang ambil gambar di planet, duk tergantung, duk perbetulkan angkasawan, duk perbetul. Di belakang dia, latar belakang dia bumi. Betul ke bumi? Tapi kita percaya. Tak ada siasat-siasat. Hari ini makcik, anak dia tak mau beranak. Suami dia nak anak. Isteri tak nak anak. Dia kata kat mak dia, mak boleh tak tolong beranak kat saya? Tolong mengandung kat saya. Saya tak mau beranak lah, tapi menantu mak tu duk nak anak lagi. Saya tak mau dah anak. Mak dia kata boleh. Dia ambil air mani menantu dia, dia masukkan dalam rahim mak mertua dia. Mak mertua dia tolong mengandung untuk dia pula. Nama dia Ibu Tumpang. Yang tuan-tuan duk minat kat Syahrus Khan, yang tuan-tuan duk minat dekat apa nama Amir Khan, semua mereka tu ada anak tumpang, tuan. Hari ni Islam tak tahu jadi apa. Dia malas beranak, dia ambil air mani dia suruh perempuan lain mengandung, besok dapat anak bagi kat aku bagi upah 10,000, duduk dia. Masya Allah, rosak keturunan kita. Dan tuan-tuan tahu dah hari ni ada perempuan menikah dengan perempuan. Setahun tak sedap yang suami dia tu perempuan. Bodoh sungguh. Setahun nikah tak pernah buka seluar depan isteri. Nak buka apa dia pun perempuan. Dia menyamar jadi lelaki guna IC orang lain. Dengan pak mertua naik qadi pun kena tipu. Lepas ni naik qadi kena selak kain. Mai aku tengok hang ni lelaki perempuan. Dia tipu untuk qadi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pijak zaman sekarang, habis. Ada pensyarah universiti kena tipu 500,000. Bercinta dalam internet. Bercinta. Dia cinta dengan satu mak saleh daripada Amerika. I love you, you love me, I love you, you love me. Bagi hadiah cincin, bagi hadiah apa. Satu hari laki-laki Amerika tu kata, I nak hantar hadiah pada you. You tunggu tau. Seminggu lepas tu custom telefon. Puan ada kiriman dari Los Angeles. Ya, tapi masalah lah puan. Ya, apa masalah dia? Cukai tak lepas lah. Puan kena bayar cukai custom dulu. Berapa? 50,000. Kalau tidak barang ni hilang gitu saja. Kerajaan rampas. Tak apa, I bayar. Ni nombor akaun dia. Akak pun bagi nombor akaun. Dia didak dari situ, habis 100,000, 100,000, 5 kali, 6 kali, 50,000, habis setengah juta. Habis setengah juta. Dah habis setengah juta, buat report polis. Saya diperdaya.
Yang hang gatai bagi duit ke orang pasal apa? Itu satu kes. Contoh kena scam. Dia telefon pakcik-pakcik di rumah di kampung. Pakcik, ni dari mahkamah. Pakcik hari ni ada perbicaraan kan? Mahkamah apa tau? Ni mahkamah Kuantan. Kami dari mahkamah ni, kami duduk tunggu pakcik ni. Pasal apa pula? Tak tahu apa ni. Pakcik ada kesalahan lalu lintas. Melanggar lampu merah di Kuantan. Saya tak nak pergi Kuantan. Kenapa pakcik? Nombor pakcik semua ada ni. Tak ada. Kalau tak ada, waran tangkap akan sampai petang ni. Dengar waran tangkap berpuluh terus orang tua tu. Terlucu habis kain. Tak apa pakcik, jangan panik. Pakcik tenang. Macam ni, kita akan... pakcik boleh, kita akan pindahkan pakcik ke Balai Polis Kuantan ya. Pakcik cakap dengan Sarjan Senin. Sarjan Senin tu bukan gerak khas kah? Itu gerak khas pakcik. Ni Sarjan Senin betul. Sarjan Senin bin Selasa. Pakcik bin ni. Pakcik boleh settle pakcik. Pakcik bayar saja denda 3,000, selesai kes. Pakcik tadi takut tuan-tuan, 3,000 dia bank in habis. Ni nama dia scammer. Dia ambil duit kita, dia ambil harta kita, termasuklah dia ambil anak dara kita. Saya cakap ni pada tuan-tuan sebab saya jumpa dia main Minang. Ada orang tua 2 orang, ada perempuan tua 2 orang. Saya bapa anak teruna ni isteri saya, mak anak teruna ni adik saya, ni adik ipar saya. Kami main ni nak Minang, anak tuan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah lah main Minang anak saya. Terima tak tahu? Dah orang nak bagilah, budak-budak duk nak lah, tak bagi ikut lain pula. Bagi. Bila nak nikah? Bulan 12. Hantaran 8,000. Baik. Tuan-tuan tahu tak? Bila dah bertunang, anak tu hilang. Anak gadis tu. Report, cari merata tak jumpa, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, tolonglah buat sembahyang hajat, baca Yasin ke apakah, anak dara kami ni hilang. Ikut tunang. Lah makcik oi, dah tahu ikut tunang, pilah cari di rumah tunang. Cari dah tak ada. Pi cari di rumah mak bapak tunang. Mak pak dia pun tak ada. Habis tu hak datang Minang hari tu siapa dia? Sindiket. Dia pakat menyamar jadi mak, menyamar jadi anak. Kita hak orang tua ni percaya. Padahal tu semua pelakon tambahan tuan-tuan. Lepas ni kita kena minta IC siapa main Minang. Tak pun main Sejahtera. Harap sungguh tuan ni. Saya pun buat dengan anak-anak pondok, dengan makcik-makcik pondok. Satu malam, besok dia telefon. Alhamdulillah Ustaz, anak makcik dah jumpa. Di mana? Kuala Lumpur. Di mana? Dalam hotel. Untuk dibuat apa? Nak dihantar di Hong Kong sebagai pelacur. Berkumpul ramai-ramai, nak dihantar ke Hong Kong. Atau macam mana boleh terlepas? Dia kata hak jantan, hak duk jaga tu tertidur, dia pun pakat lari. Alhamdulillah Ustaz, anak kami selamat. Ni yang zaman sekarang ni tuan-tuan. Itu belum kahwin. Yang dah kahwin pun ada, dia ambil anak dia untuk dikahwinkan dan dimurtadkan. Sebab tu bila kita dengar cerita-cerita macam ni, naik bulu roma kita. Kalau kita tak dapat kebijaksanaan rasyada, kita kena jadi mangsa penipuan. Kita ditipu, kita diperdaya, malah harta benda akan jadi rugi. Dan balik pada yang awal-awal saya sebut tadi, tuan-tuan yang saya hormati, kita adalah yang paling kuat sekali dihentam, diuji oleh Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara ni tuan-tuan, dia rosakkan kita bukan setakat bab agama. Allah sebut dia rosakkan kita dalam bab cara hidup. Ni hak datang malam ni separuh kencing manis. Separuh lagi kena kencing.
saya bila sebut tentang benda-benda yang tak elok, benda yang mudarat, kita sebutlah mudarat, racun. Okey. Saya ada satu kawan, dia ni pelakon filem, pelakon, pengarah, Otai. Kawan saya. Dia ada supermarket besar, toki besar. Dia jual ayam seekor berubang. Tuan-tuan kalau rasa nak murah, pergi beli kedai dia. Ayam kupang, seekor bukan sekilo, seekor. Dia kata kat saya, Ustaz nak terung. Ustaz nak limau. Ustaz nak? Nak? Tak. Saya tanya bukan Ustaz nak makan. Ustaz nak warna apa? Terung tu, mereka boleh sembuk cat. Jadi elok warna ungu. Cat yang kita makan. Dia kata bila dia terlibat dengan pasar raya ni, baru dia tahu berapa banyak hak kita duk makan dalam perut kita ni yang boleh jadi kanser. Sebab benda tu lah bahan pewarna. Buah-buahan yang kita makan tu, tuan-tuan tu, tuan-tuan kata saya makan buah, saya makan buah. Buah tu agak-agak berapa tahun dah. Tuan-tuan ingat buah ada jual tu baru petik kemarin ke? Berbulan baru sampai pada kita. Zat dah tak ada, khasiat dah tak ada, dah jadi racun. Semuanya duk cocok ubat bagi tahan. Maka mai pada kita kencing manis, buah pinggang, kanser berlaku. Kita ada tanah yang banyak. Tanamlah pokok. Yang gatai nak beli pada negara luar tu pasal apa? Highway kita sepanjang jalan nan tanamlah belimbing ke, ciku ke, empelam ke, moktan ke. Yang tanam pokok kayu tu pasal apa? Tak ada hasil apa pun, daun banyak jenuh duk sapu. Kita duk beli pada negara mereka, asam beli kat mereka, buah limau beli kat mereka, anggur beli kat mereka, tak berapa bulan dia tuan-tuan duk simpan dalam peti air tu. Rosak sayur kita tuan-tuan, mereka duk siram. Jadi hijau elok. Masya Allah, sedih kita tuan-tuan. Hak elok-elok sayur kita pergi jual dekat orang lain. Kita makan sayur hak buruk. Jadilah orang yang bijak. Ambil lepas ni tuan-tuan, ambil betul-betul pemakanan. Antara benda yang tuan-tuan kena kaji ialah gula. Ada orang yang minum teh tarik, setengah gelas dia gula. Dia mengadu kencing manis. Ada yang rosak buah pinggang dia pasal gula putih. Jom kita kawal anak-anak kita ni tuan-tuan. Duk minum ayak tin, ayak botol. Dia minum bukan ayak, dia minum gula. Untuk berapa lama dia akan rosak badan kita. Bila terlalu banyak makan ubat, salah satu kesan dia ialah buah pinggang. Cek balik, ubat ni daripada mana? Bangsa apa yang buat ubat ni? Yang menjadikan kita setiap hari bergantung pada ubat. Dan mereka pula bisnes ubat-ubatan. Yahudi dan Nasara bukan setakat duduk saja-saja tuan-tuan. Dia bawa pemahaman-pemahaman yang bercanggah dengan Quran. Canggah dengan Quran. Dalam Quran ada satu ayat, la tabdila li khalqillah. Saya ulang balik. La tabdila li khalqillah. Tidak akan bertukar apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Takkan bertukar. Nama dia fitrah. Kita jantan takkan mengandung. Jangan takut. Adik-adik besok kalau menikah, jangan takut. Adik-adik takkan mengandung. Boleh mah awak puruh hamburah kan? Tak tahu aku rasa aku pregnant. Doa. Laki-laki takkan pregnant lah. InsyaAllah yang pregnant perempuan. Takkan. Nak dapat anak macam mana? Laki-laki dan perempuan kena kahwin, insyaAllah dapat anak. Yahudi dan Nasara dia cuba ubah. Dia kata orang perempuan tak payah kahwin, boleh dapat anak. Diambil daripada
genetik dalam badan dia sendiri, dibesarkan dalam rahim ibu, dan nanti dia akan keluar, muka dia macam muka ibu. Nama dia bayi kelun. Orang Melayu pun percaya. Sudah ada bayi kelun. Bila mak tu beranak, muka anak dia sebiji muka mak dia. Dan orang Islam percaya. Padahal dalam Quran kata, nak jadi anak, kena campur benih lelaki, benih perempuan. Orang putih kata, tak payah campur. Ambil benih perempuan, dimasukkan dalam rahim, dan perempuan tu akan mengandung. Dan saya pergi, tuan-tuan, taklimat tu. Pensyarah dia universiti, satu pensyarah perempuan. Dia kata, tuan-tuan, orang perempuan boleh mengandung tanpa suami. Orang perempuan boleh mengandung tanpa suami, tanpa melakukan hubungan jenis. Dah berlaku. Di mana berlaku? Di Finland. Finland ada seekor kambing, nama dia Dolly. Dolly ni mengandung dan dapat anak. Anak dia macam mak dia. Kami pun gelak. Saya kata, muka kambing memang muka mak dia. Mana ada kucing tak serupa muka mak dia? Muka rimau pun serupa, muka ular pun serupa, muka gajah pun serupa. Sayang, Dolly Finland telah meninggal dunia. Lagi sekali kami gelak. Pasal apa pula? Mampus, bukan meninggal dunia. Hak meninggal dunia ni orang. Kalau kucing tu mati. Dan dia kata, tuan-tuan jangan terkejut. Dalam Quran ada bayi kelun. Ha? Dalam Quran ada bayi kelun? Ya. Siapa dia? Nabi Isa. Dia beranak tanpa bapa. Siti Maryam mengandung tanpa suami. Itulah dalil kelun. Lagi sekali kami tepuk dahi. Sesat betul dah pensyarah ni. Saya kata, puan, tadi puan kata kalau kelun, anak yang lahir muka macam muka mak dia. Soalan dia, si Nabi Isa tu muka macam Siti Maryam ke? Nabi Isa tu jantan, hak Siti Maryam lelaki, apa nama perempuan. Masa bila? Serupa. Tadi puan kata kelun tu serupa. Perempuan dengan perempuan, muka serupa. Masa bila Nabi Isa tu perempuan? Dia diam. Ni tuan-tuan, pahaman ni. Melekat dalam kepala otak kita. Yahudi ubah Quran. Kita belajar manusia pertama Adam. Kita keturunan Adam. Mereka pergi ubah. Kita berasal dari beruk. Manusia berasal dari beruk. Ya, adik-adik ya. Kita berasal dari beruk. Di sekolah dia ajar. Teori. Quran kata lain, Yahudi kata lain, dan kita ikut cakap dia. Manusia berasal dari beruk. Kalau saya sebut macam ni, tuan-tuan, anak-anak cucu Adam, marilah kita semua, tuan-tuan marah. Wahai anak-anak cucu Adam, insaflah kalian. Seorang pun tak marah. Cuba saya ubah, wahai anak-anak cucu beruk. Tak balik malam ni, tuan-tuan. Hospital Seberang Jaya saya masuk. Dia ubah. Masa saya pergi program di Oxford, di London. Dah habis program dekat Oxford tu. Waktu santai, mereka tanya saya, Ustaz nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi museum. Mereka membawa saya pergi museum. Yang sambut saya tu, yang harus kerja di museum tu, Mak Saleh. Tinggi, besar. Saya tengok dia pun tinggi. Macam tu saya tengok dia. Dia tengok saya macam tu. Besar. Genggam tangan saya halus. Dia kata, saya suka awak datang. Saya kata, saya pun suka awak layan saya. Saya nak tunjuk pada awak. Mesti awak bangga. Jom. Follow me. Saya kata, tinggal kat kedai. Tinggal apa? Tu follow me spray tu. Itu lain dia kata. Jom naik di atas.
Naik tingkat atas tau. Pi bahagian Asia Tenggara, pi bahagian Malaysia. Dia kata, ni yang aku nak tunjuk ke hang. Look at this. Keris. I know, keris. Saya kata, saya ada 4 di rumah. Dia nak tunjuk keris Perak, keris Malaysia ada kat muzium. Saya kata, saya tak mau keris sebab di rumah saya ada 4. Tapi tu hang nak tengok apa? Dia tanya saya. Saya turun bawa balik. Saya nak tengok tu, tulang hak besar. Tulang dinosaur. Di tengah-tengah muzium. Saya nak tengok yang tu. Pasal di Malaysia tak ada muzium dinosaur. Saya duduk atas kerusi tu, saya tengok. Dia pun boring duduk tunggu saya, dia pergi belakang. Saya tengok tulang tu. Pasal apa dekat Perak tak ada dinosaur ni? Pasal apa saya sebut dinosaur je orang putih. Saya orang putih je dinosaur. Tak ada pula kat Johor. Soalan dia, dinosaur ni wujud ke tidak? Mereka kata dinosaur ni, dia terhapus, dia pupus sebab bumi dilempar dengan taik bintang. Bila taik bintang menghentam bumi, mampus dinosaur. Menung kita. Bila masa taik bintang? Kalaulah taik bintang serang bumi zaman dinosaur, kenapa taik bintang tak serang zaman sekarang? So tahu taik bintang atau so tahu, tapi planet lain lah, bumi dah tak ada dinosaur lah. Cuba guna otak. Kalau dinosaur yang begitu besar pun mampu pupus, takkan manusia tak pupus? Betul tak betul dinosaur ni ada? Dalam Quran ada jawapan. Tapi Yahudi aja lain, Nasrani aja lain, Quran kata lain, kita ikut yang Yahudi Nasrani. Sampai simpan. Tiap-tiap malam Jumaat, wasyamsu tajri limustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berjalan, beredar di tempatnya, bulan beredar di tempatnya. Tidaklah berlanggar di antara bulan dan matahari. Kita belajar yang beredar ialah matahari. Tapi dalam Quran kata, kita belajar matahari tak beredar di sekolah. Matahari diam, duduk di situ. Yang beredar bumi. Dalam Quran kata, bumi itu diam, matahari yang beredar. Jadi mana satu betul? Kita belajar matahari duduk satu. Dia ialah pusat. Benda lain semua pusing kat matahari. Tapi dalam Quran sebut, matahari yang berpusing. Tuan-tuan percaya yang mana? Ini. Masyarakat akhir zaman, orang mencari jalan supaya menidakkan Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok nyamuk. Nyamuk daripada dulu sampai sekarang, dia takkan berubah. Sebab Allah dah kata dah, nyamuk tetap jadi nyamuk. Dia takkan jadi nyamuk tu 10 tahun lagi dia jadi nyamuk lain, 5 tahun lagi dia jadi nyamuk lain, 5 bulan jadi dia jadi nyamuk lain. Kalau ciptaan Allah, dia takkan berubah, kata Allah. Hari ini ada manusia mendakwa kuman ni dia boleh berubah. Ni bulan lepas nama dia lain. Ni bulan ni hak lain pula ni. Nama ni dia beranak, dia main bulan. Dalam Quran sebut ciptaan Allah tidak akan berubah. Mana boleh makhluk Allah boleh berubah? Apa akan jadi pada manusia? Tapi hari ni kita percaya ni hak anak main ni lagi bahaya. Kembung pipi. Tu hak dulu pergi mana dah? Tak tahu, dia pergi tak ada dah. Ni ramai hak baru ni, dia menikah dua tu. Dapat ni pula, lagi kuat. Cara bercakap tu. Tu yang aku pakai 4 lapis tu. Takkan ciptaan Allah ni nak menyusahkan manusia. Sayang tuan-tuan. Kalau kita ikut Quran, senang hidup kita. Tapi pasal kita rasa Quran tak sesuai. Quran bukan sains. Kita tolak pelan-pelan Quran, kita ambil benda mereka dan akhirnya kita jadi susah.
Kita yang menyusahkan diri kita sendiri. Inilah generasi akhir zaman. Generasi yang menyusahkan diri mereka sendiri. Nabi ada ditinggalkan, Quran ada tak dipakai. Akhirnya memilih kesusahan. Saya ucapkan mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah pelihara kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan hidayah berkekalan dengan kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.